Jangan kita terlampau semangat sangat bila ulama ataupun tok guru kita tu masyhur. Jangan semangat. Anggap guruku masyhur, syok lah, lepas ni aku masyhur juga. Jangan tu ada bahagian nafsu. Dan jangan kita rasa rendah, rasa hina guru kita tak masyhur. Guruku siapa? Orang tak kenal no. Sebut nama tok guru siapa? Tak kenal. Orang tahu mengaji ustaz mana tu? Ustaz sekian. Ustaz tu. Tak tahu ngaji mana tu? Lekehnya orang tak kenal tok guru. Jangan. Allah SWT. Jangan terlampau kita angkat diri kita sebab guru kita masyhur, dan jangan kita rasa lekeh guru kita sebab guru kita tak masyhur, mastur. Kenapa kadang-kadang yang mastur tu kadang lebih lagi dia dapat daripada yang masyhur. Allah SWT. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dengan kawan dia Al-Habsyi juga seorang. Mereka dua orang ni murid kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Allah SWT. Waktu mana Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengaji dengan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di kota Tarim. Allah SWT. Waktu tu Imam Haddad tak dikenali oleh orang. Orang tak main jumpa Imam Haddad, orang tak berhajat dengan Imam Haddad. Depa duk ngaji Imam Haddad saja. Orang mastur waktu Imam Haddad. Sampai Al-Habib Zain Al-Habsyi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi satu hari dia dapat petunjuk, dapat isyarat. Allah SWT. Bahawa Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang ni bukan guru biasa walaupun orang tak kenal. Dia adalah wali kutub, wali yang sangat tinggi, yang besar. Dan Imam Haddad ni dia telah mencapai martabat kutub ini selama 40 tahun dah. Apa tak tahu, 40 tahun dah duduk martabat kutub. Di antara Allah SWT mujahadah kesabaran Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Haddad ini diriwayatkan dia demam selama lebih kurang 35 tahun demam. Tapi keluarga dia seorang pun tak tahu. Demam tapi buat besar. Itu demam 35 tahun, Allah uji dia dengan demam. Demam tu menyebabkan dia lagi tinggi lah. Tapi tak pernah cerita. Keluarga sendiri tak tahu dia demam. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Okay, tak apalah. Jadi akhirnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kata kat kawan dia, guru kita ni kutub ni, wali besar ni, tapi orang tak kenal dia lah. Jom kita pergi cerita ke orang, guru kita wali kutub ni, lama dah duduk di martabat wali kutub, orang tak tahu. Kata kawan dia seorang lagi Al-Habsyi juga, kata dia, dah tak payah kita cerita pada orang. Kalau kita cerita pada orang, Allah SWT, nanti orang akan ziarah dia, orang akan jumpa dia, orang akan panggil dia, orang berhajat dengan dia. Waktu tu kita dah kurang dah berkhidmat dan juga bersama dengan dia, rapat dengan dia. Dia dah jadi milik orang lah waktu tu, masyarakat. Kita lah ni dah sedap lah, dah nikmat dah kita duduk dengan Imam Haddad, kita ngaji dengan dia sikit saja, tak ramai anak murid, seronok lah. Kenapa? Kita dekat dengan dia, banyak masa dengan dia, dididik kita khusus. Diam-diam sudah guru kita putuk. Zaman lah ni tahu kelebihan guru dia, abang dalam Facebook, Syekh saya ini. Allah sudah amat. Tak payah macam tu. Kalau pun nak sebab tentang kelebihan syekh kita, tok guru kita, hati-hati niat kita, hati-hati hati kita. Takut-takut kita cerita tentang kehebatan tok guru kita. Untuk apa? Untuk kita angkat diri kita, supaya orang kata apa? Hebatnya orang mengaji dengan syekh tu. Ujub. Jaga-jaga. Kena cerita kelebihan guru kita kerana Allah. Kerana nak kenalkan pada orang, ini ulama, ini soleh, ini orang yang diterima oleh Allah, ini orang yang banyak mendapat petunjuk daripada Allah, dia ni orang yang baik, akhlaknya, ibadahnya istiqamah. Cerita ke orang boleh, promosi ulama boleh, tapi hati-hati niat orang yang promosi tu. Pergi ziarah wali Allah, ulama, tangkap gambar buat Facebook, niat apa? Kalau niat nak kebesaran, nak pujian, supaya orang kata kita ni orang yang rapat dengan ulama-ulama, rapat untuk guru, gambar pula tepi tok guru, orang ni semua jajah, dia tepi tu. Dia kata saya lah di antara yang paling rapat dengan tok guru ni. Hati-hati niat kita. Takut-takut kita nak kebesaran, kita nak diangkat. Sebab kata ulama, orang tu bila dia nak dia besar, dia nak dia dibesarkan, maka dia akan duduk dengan orang besar. Siapa nak besarkan diri dia, nak dia hebat, dia dipandang besar, cara dia macam mana, dia akan duduk dengan orang besar juga. Lepas tu duduk di tepi orang besar, duduk bersama orang besar. Besar ni apa? Wali-wali lah, ulama yang hebat-hebat lah. Hati-hati niat kita. Takut semata-mata kita hanya nak besarkan diri kita, bukan nak besar, nak agungkan Allah. Bukan kita nak muliakan para awliya, tapi nak muliakan diri kita sebenarnya. Kan nak muliakan sangat tok guru kita pun, tapi nak angkat ni, nak bagi tahu ke orang ni, aku ngaji dengan syekh sekian-sekian, tok guru sekian-sekian, ulama sekian-sekian. Itu tipu daya syaitan juga kepada para murid. Allah SWT. Akhirnya bila orang kata kat dia, guru hang tak terang mana pun, guru hang tak betul, dia jadi apa? Jadi marah. Dia pelekeh pula guru hang. Guru hang terang mana? Cerita sikit guru hang kelebihan apa, rumah apa? Nampak jadi iblis, nampak. Memang iblis dari awal pun. Kenapa nak besar? Ni murid yang iblis, murid iblis ni. Dari awal nak besar, bukan nak merendahkan diri.
bukan nak cerita tentang syekh dan tok guru dia tu kerana nak menyedakkan orang tentang kemuliaan ulama, tetapi nak habaq kata mulianya aku dekat dengan ulama ni, aku khidmat dengan ulama ni, aku ni rapat dengan ulama ni. Itu tipu daya syaitan. Lepas tu saya tengok guru kita yang khidmat pada ulama-ulama, tok guru depa juga, kita tengok sikap mereka cerita tentang guru depa tapi sangat rendahkan diri. Kalau orang kata kat depa, "Wih, hebat syekh hang tu." Memang mesti hebat juga anduk dengan tok dia. Tak ada apa, cerita pasal depa tahu sikit-sikit ya. Anak murid dia lain lagi hebat, anak murid dia ada lagi hebat. Saya ni anak murid belakang-belakang. Oh, kalau kita orang kata, "Oh, hebat noh rapat dengan syekh tu." Dalam banyak-banyak duk tengok tu, tak ada orang lain dah. Kira aku duk khidmat ke dia, aku yang duk apa-apa dia cari aku, ya aku ni kira tak tahulah murid nak abang macam mana, tak tahu. Kesayangan lah ya. Itu dia tu. Besar nak angkat. Wali-wali ulama-ulama kita tengok, bila depa promosi guru depa, abang tentang guru depa, syekh depa hebat. Bang kata, "Hebat engkau dengan syekh tu." Dia kata apa? Saya mengaji belakang-belakang ya. Saya dulu tolong-tolong kali kasut dia ya, kat kitab dia, bukan ngaji betul ya pun. Padahal ngaji betul ya tu, tapi tidak ada hasad pada guru yang lain. Tidak ada hasad pada kawan dia. Tidak ada ketinggian diri. Allah sana, sentiasa nak merendahkan diri. Itu orang yang siddiq, murid yang siddiq. Tak perlu orang besar dengan dia, tak perlu. Cukup kau amal guru bagi, cukup. Allah ridha pada aku, cukup. Itu jadi silakanlah kita nak update, kita ziarah ulama sekian-sekian, ustaz sekian-sekian, silakan. Tapi jagalah hati kita, buatlah kerana Allah. Promosilah ulama kerana Allah, bukan promosikan ulama para wali untuk kita naikkan diri kita.